sapa dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir di dalam kata. Itu dia lagu Manis, tapi dalam versi Mak Yong yang telah pun dipersembahkan oleh UiTM Performance Group. Hari ini sempena untuk kita bercakap dan juga berbincang mengenai kelestarian dan juga kreativiti muzik tradisional dalam era modernisasi. Terima kasih banyak kepada semua yang telah pun mempersembahkan persembahan cukup hebat lagu Lemak Manis. Ada pelajar dan juga lecturernya, pensyarahnya sekali saya difahamkan. Dan hari ini untuk bercakap mengenai kelestarian dan juga kreativiti muzik tradisional dalam era modernisasi, saya sangat berbesar hati bersama dengan Dr. Juriani Jamaluddin, iaitu Ketua Pengajian Konservatori Muzik Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Shah Alam, dan juga kita ada Encik Yazid Zakaria, Pengarah Muzik Orkestra Tradisional Malaysia Istana Budaya. Dua tetamu yang cukup istimewa dalam kita melihat sudut pandang muzik tradisional ini dalam era modernisasi. Kita mulakan dengan Encik Yazid. Bagaimana Encik Yazid melihat dalam kita mengetengahkan dan juga mengangkat muzik tradisional seperti mana yang kita dengar sebentar tadi itu, mampu untuk mengangkat budaya kita dalam era modernisasi yang telah pun kita dilimpahi dengan pelbagai genre muzik di peringkat antarabangsa yang masuk ke dalam Malaysia ini, Cik Aziz. Okay. Terima kasih Cik Rezwan. Muzik tradisional ni sebenarnya di setiap negara ada muzik tradisional mereka sendiri. Jadi muzik tradisional ni adalah sebagai satu cerminan kepada akar budaya dan juga kepada identiti sebuah masyarakat ataupun bangsa suatu negara. Jadi melalui muzik tradisional tadi di era moden ni adalah sangat penting, di mana muzik tradisional dapat mengajar masyarakat kepada apa yang dikenali sebagai akar budaya tadi. Dan dia adalah sebagai satu jati diri kepada bangsa dan bangsa setiap masyarakat di setiap negara. Di peringkat institusi pendidikan, bagaimana doktor melihat cara kita mengekalkan kebudayaan ini dengan cara kita menarik minat generasi muda macam kita tengok tadi, itulah gabungan antara pensyarah dan juga pelajar untuk mengenal lebih faham tentang budaya kita. Ia bukan sekadar muzik, tetapi instrumennya itu adalah kita, Malaysia, tanah Melayu. Bagaimana di peringkat institusi pendidikan tinggi, doktor? Okey, terima kasih Ridwan. Okey, sebenarnya dekat Conservatory Music, okey, kita ada pelbagai pengajaran ada classical music, contemporary music dan juga tradisional lah. So ada juga subjek dan juga subjek di mana pelajar-pelajar ni kena ambil ada muzik tradisional dan juga pengkhususan kepada alat muzik tradisional. So kalau kita tengok sekarang ni banyak generasi muda kurang berminat terhadap muzik tradisional sekarang ni kan. So caranya kita menarik minat mereka dengan kita terapkan juga contemporary music tradisional. Masukkan elemen moden dalam muzik tradisional sebenarnya kan. So supaya benda ni nampak macam mungkin generasi lama mungkin kurang tak setuju, tapi cara untuk meminatkan lagi pelajar supaya mereka lebih merasai dengan muzik tradisional itu sendiri sebenarnya. Encik Yazid, saya berkesempatan untuk menonton satu konsert yang mana konsert itu konsert nasyid tetapi menggunakan gabungan elemen orkestra tradisional dalam muzik dan juga instrumen moden. Apakah cabaran utama untuk kita memastikan elemen tradisional itu supaya tidak terhapus dengan elemen moden itu apabila bergabungnya ataupun berlakunya fusion dalam muzik itu sendiri, Encik Aziz?
Contoh seperti lagu nasyid tadi, memang kita masukkan unsur-unsur tradisional. Sebab saya rasa untuk mempromosi nasyid Malaysia, kita harus ada identiti kita sendiri. Di mana muzik tradisional tu adalah identiti kepada muzik di Malaysia. Jadi secara tak langsung bagi saya, muzik tradisional ni mengangkat muzik nasyid tadi melalui identiti yang kita ada. Jadi ini yang mahal yang sebenarnya, yang di mana bila kita pergi ke era globalisasi, di mana masyarakat seluruh dunia dapat melihat inilah identiti muzik Malaysia. Yang mana saya rasa kalau kita mendengar lagu-lagu Hindustan, lagu-lagu Tamil, yang mana saya rasa mereka menitik beratkan alat-alat muzik tradisional di dalam, walaupun di dalam muzik moden mereka sendiri. Adakah bunyi tradisional itu ataupun bunyi itu perlu digabungkan dengan instrumennya sekali? Untuk sekarang ni saya rasa perlu. Tapi bukan dalam semua keadaan, tetapi bagaimana kita nak mengangkat muzik tradisional tu dalam era moden tu tadi, macam Dr. Ju beritahu tadi, kita nak menarik minat generasi muda. Untuk menarik minat generasi muda ni, kita harus bersama dengan mereka supaya pengaruh luar tu mereka nampak bahawa muzik tradisional juga adalah hebat seperti mana muzik luar yang kita mainkan juga. Apa program-program kolaborasi antara UiTM khususnya bersama dengan Orkestra Muzik Tradisional ini bagi mengangkat lagi muzik tradisional ini di peringkat UiTM, Doktor? Okey, program kolaborasi ini antara OTM juga dengan UiTM, kami merancang untuk mengadakan program kolaborasi yang pertama. First time kami buat kolaborasi di antara practitioner dan juga pelajar-pelajar UiTM, di mana kami jadikan sebagai program mentor-mentee. Okey, program mentor-mentee ini di mana mentornya ialah pemain muzik tradisional yang yang terkenal dekat OTM, dan juga mentee adalah pelajar-pelajar kami. Mereka akan mengajar teknik permainan tradisional dengan lebih mendalam, bagaimana cara mengajar, dan juga bukan daripada segi permainan sahaja, dari segi produksi juga, macam mana diorang nak uruskan persembahan muzik tradisional supaya benda ni akan ada kesinambungan. Kesinambungan kepada pemuzik profesional dan juga pelajar-pelajar kami. So mereka dapat menilai dengan lebih menghargai muzik tradisional itu sendiri sebenarnya. Encik Yazid pula berpengalaman dalam bidang muzik ini sudah pun lama, dan juga mengepalai orkestra itu pun sudah pun lama. Kalau dibandingkan dengan pemuzik-pemuzik lama ataupun yang sudah pun senior berbanding dengan generasi baru, dari segi kreativiti, elemen tradisional itu ada perbezaan ataupun bagaimana, Encik Yazid? Kalau mengikut situasi sekarang, anak-anak muda ni lebih terdedah kepada muzik-muzik luar. Dan apabila mereka ni berkecimpung dalam muzik tradisional, sudah tentu akan ada beberapa perubahan, beberapa elemen-elemen suntikan moden yang dimasukkan dalam muzik tradisional. Dan ini sebenarnya menjadi lebih menarik. Bagi saya, muzik tradisional dia tidak harus mati. Dia harus berevolusi dengan situasi sekarang. Di mana kalau dulu kita dengar muziknya tradisionalnya begini, tetapi sekarang muzik tradisional ni digabungkan dengan elemen-elemen muzik moden. Dan saya rasa selepas mereka minat kepada irama yang sebegitu, barulah kita akan mempelajari bagaimana asas-asas muzik tradisional itu dengan lebih mendalam lagi. Di peringkat pengajian tinggi, Dr. Ju, evolusi, saya suka perkataan evolusi. Bagaimana di peringkat pengajian dan juga pendidikan yang berteraskan kepada fakta, dan fakta itu katakan A adalah A, tetapi evolusi itu wujud. Kita harus bergerak daripada A ke B. Bagaimana menerima arus pergerakan evolusi tersebut dalam muzik tradisional ini, Dr. Ju, di peringkat pendidikan? Okey, kita ada pengkaji-pengkaji dalam bidang ethnomusicology, di mana pensyarah kami akan membuat kajianlah terhadap muzik tradisional, bagaimana mengangkat muzik tradisional. Kadang-kadang tu yang kita tak tahu yang adanya wujudnya di Malaysia kan. So mereka membuat kajian supaya benda tu tak hilang dari yang kata dari di Malaysia lah. So melalui penyelidikan, dalam bidang itu sendiri, selama ni kita tengok muzik tradisional dimainkan secara kata memory kan. So kita mewujudkan program tradisional ini dengan mereka boleh membaca not, bukan setakat untuk
bermain secara sambilan saja dengan membaca not, memahami muzik itu sendiri. Bagaimana pergerakan muzik tradisional itu berlaku, komposisi muzik tradisional juga sebab kami ada bidang komposisi muzik. So mereka mencuba mengolah balik karya-karya baru, karya-karya lama dan wujudkan satu contemporary music traditional melalui pengkaryaan mereka lah. Di Istana Budaya, bagaimana pihak Istana Budaya memastikan muzik tradisional ini sentiasa berada pada tahap tersendiri dan juga ini adalah identiti negara kita. Hatta katakanlah klien untuk membuat konsert dan sebagainya, pihak Istana Budaya mungkin boleh mencadangkan kita boleh masukkan elemen-elemen tersebut ataupun kuasa 100% diletakkan kepada klien, saya tak nak elemen ini masuk, saya nak elemen ini masuk. Bagaimana pihak Istana Budaya dalam memastikan perkara ini? Di Istana Budaya kita mempunyai Orkestra Tradisional Malaysia, di mana orkestra ini kita menggabungkan pelbagai alat muzik, bukan saja daripada satu kaum tapi daripada pelbagai kaum, Melayu, Cina, India dan juga daripada Borneo, Sabah dan Sarawak. Jadi ini adalah salah satu usaha kita untuk melestarikan dan mengangkat muzik tradisional bukan saja di peringkat kebangsaan tapi juga di peringkat global. Jadi dalam setiap persembahan artis yang berlangsung di Istana Budaya, sebenarnya kita mengharapkan bahawa ada suntikan elemen-elemen tradisional juga. Kalau misalnya kata artis itu adalah artis pop, tetapi dia akan masukkan juga 1-2 repertoire tradisional yang saya rasa ini boleh mengangkat muzik, industri muzik tradisional itu sendiri lah. Dr. Ju, sedikit harapan Dr. Ju melihat generasi muda yang sekiranya Dr. Ju sekarang deal dengan generasi yang sangat muda, malah lebih muda daripada saya, memberi harapan kepada mereka untuk terus mengangkat muzik tradisional Malaysia ini, Dr. Ju. Saya berharaplah generasi muda kena merasai dulu muzik tradisional itu sendiri dan cuba orang kata bawa pada muzik masa kini. Maksudnya mereka boleh menjadikan irama tradisional itu satu irama yang boleh dipopularkan lah. Kita bagi contoh macam Haziq dengan Dayang Nur Faizah kan. So bila hari itu kita tak dengar muzik itu sangat. Bila diorang mengangkat balik muzik itu, lagu Lemak Manis dan juga lagu ni, so benda tu dah jadi viral sebenarnya. Kan kita tengok dekat TikTok pun lagu tu kan jadi benda tu terngiang-ngiang dalam persembahan. So jadi lagu yang kita tak tahu dulu wujudnya tapi diangkatkan balik, jadi contemporary balik, menjadi minat pada muzik generasi masa kini lah. Itu kuasa yang ada pada media sosial dan juga generasi muda. Terima kasih juga kepada mereka dan juga terima kasih juga kepada tetamu kita pada hari ini, Dr. Juriani Jamaluddin, Ketua Pengajian Konservatori Muzik, Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM Shah Alam, dan juga terima kasih kepada Encik Yazid Zakaria, Pengarah Muzik Orkestra Tradisional Malaysia Istana Budaya, berkongsi kepada kita semua berkaitan dengan kelestarian dan juga kreativiti muzik tradisional dalam era modernisasi.